Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat rakan-rakan sedang penonton yang dikasihi sekalian, puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keluarga dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajmain. Selamat datang ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. #sebar kebaikan. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, iKim pada malam ni telah melangkah ke episod yang ke-369. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya mengalukan kedatangan rakan-rakan sahabat-sahabat daripada FB, Laila Khalid, Cik Asma, Zainab, Zalina, Wan Rohaizal, Jul Bujang, Rohana Nurasia, Robia, Jairin Low, Rohana Latifah, Wan Nur Qalbi, Samiza, Fatimah Ahmad, Wan Rohaiza, Pulur Indah, Zulfi Arina, Norimah, Asia, Siti Zawiyah, Cik Asma, Muhammad Jamaliyah, Nadia, Nawawi, Tuan Abdul Rahim, Rozi, Latifah, Sarina, Rozita, Putri Norida, Dr. Fatimah, Nur Aisyah, Siti Yasin, Azura Rumini, Halimah, Rohana Yusuf, Zainab Husin, Fatimah Ismail, Zaitun Hasanah, dan semua rakan-rakan yang sedang menonton kita pada malam ini. Selamat datang ke iKim. Saya doakan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan insya-Allah. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini sebelum kita teruskan lagi dengan lebih lanjut, saya minta je sebaik tuan-tuan dan puan-puan untuk tekan button like dan share, kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat rakan-rakan. Sebarkan video ini ke grup-grup tuan-tuan dan puan-puan yang ada. Sebarkan ke seluruh pelosok dunia. Mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dah ready di situ. Rosli Ismail, Radin E, Alhamdulillah. Baik, kalau dah bersedia, mari sama-sama kita ke info tajwid pada malam ini. Semalam kita dah lihat tentang rukun amalan menghafal Al-Quran. Kena ada kemahuan, kehendak. Kemudian kan ada 5 ta. Dia punya formula ada 5 ta. Tadarru', rendah diri, kita berdoa. Tarkiz, kena fokus. Takrir, kena ulang berkali-kali. Ta'ahud, keterikatan ataupun rujukan. Dan pada malam ni, mari sama-sama kita lihat apakah perkongsian penulis pada kita pada malam ni, bertajuk perkara-perkara yang membantu dalam menghafal Al-Quran. Kita boleh menghafal Al-Quran. Dah ada 5 perkara yang di atas itu rukun. Rukun itu mesti, asbi, kena ada pada kita. Yang 5 ta itu. Perkara yang seterusnya kita akan bincangkan adalah perkara yang membantu. Perkara membantu. Kalau ada lebih baik, okey. Kalau ada lebih baik dan sepatutnya kena ada, okey. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya kerana Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan, rakan-rakan, baca Quran, buat amal kebajikan, nak hafal Al-Quran ke, semua kena ikhlaskan niat. Innamal a'malu binniyat. Okey? Innamal a'malu binniyat. Semua perkara kita dimulakan dengan niat. Niat itu yang membezakan sama ada kita nak dapat pahala ataupun ia berlalu dengan sia-sia saja. Okay, so kalau kita niat betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, Allah beri kita pahala dan Allah akan mudahkan untuk kita menghafal Al-Quran. Okay. Yang kedua, tujuan yang benar. Tujuan apa kita nak hafal Quran ni? Tujuan saya nak hafal Quran nanti orang akan muliakan saya. Tidak begitu, tidak boleh. Tujuan saya menghafal Al-Quran kerana nak dapat gelaran Al-Hafiz, tak boleh begitu. Okay. Tujuan yang benar kena tujuan kerana Allah. Aku hafal Quran ini kerana nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nakkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Okey, kerana Allah Subhanahu Wa Taala secara mudahnya. Seterusnya perkara yang 3, merebut keperluan waktu. Kena beri keutamaan ataupun spend
masa untuk kita menghafal Al-Quran. Okay, kena rebut waktu. Katakan sehari kita tetapkan untuk saya menghafal Al-Quran, tetapkan 1 jam, 2 jam. Atau yang sepenuh masa tu ambil 5 hingga 6 jam. Okay, so lagi banyak lebih baik lah. Kalau tak boleh pun, tak boleh banyak, sikit pun tak apa. Tapi kena istiqamah. Kena rebut waktu. Keperluan waktu itu. Kita kena spend. Kena kosongkan waktu kita untuk Al-Quran. Bukan waktu kosong baru kita berikan kepada Al-Quran. Tidak begitu, okay? Kena ada disiplin. Tu yang paling penting. Waktu sangat berharga, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana proses menghafal Al-Quran ini bukan singkat. Tetapi memakan masa yang begitu panjang. Kena membaca, kena bagi lancar. Kemudian kena ulang banyak kali. Baru semakkan kepada guru. Kalau ada salah kena betulkan. So memakan dia proses yang agak lama. Tetapi kalau kita istiqamah, walaupun sedikit, insya-Allah kita tidak akan terasa dia punya berat. Dan seterusnya, perkara yang keempat, menjauhkan diri daripada maksiat. Ini paling penting, sahabat-sahabat rakan-rakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan untuk selalu melakukan amal ibadah. Dan apabila kita punya aktiviti dah penuh dengan perkara-perkara yang kebaikan, maka secara tidak langsung kita akan ketepikan perkara yang membawakan diri kita kepada dosa dan maksiat. Kerana maksiat ini akan memberi kesan langsung kepada kita punya hafalan. Okay? Ya, betul. Mungkin ada orang yang Allah bagi kelebihan kepada dia. Dia hafal Quran tapi dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Mungkin juga. Dan itu kena hati-hati. Kerana bukan kerana Allah memuliakan orang tersebut, tetapi Allah lagi menghinakan mereka, lagi menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kena elakkan diri daripada kita lakukan maksiat kepada Allah. Sebab itu ingat pesanan Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Imam Syafi'i kata, saya punya hafazan, ingatan saya dah berkurang. Kurang baik, tidak baik saya punya ingatan. Kerana apa? Su'a hifdhi. Apa guru Imam Asy-Syafi'i berpesan? Okey, ila tarakil ma'asi, kena tinggalkan maksiat. Kerana dengan maksiat dan ilmu, al-ilmu ataupun Al-Quran itu nurun, cahaya. Sedangkan maksiat itu kegelapan. Tidak mungkin cahaya dan kegelapan berada pada satu masa yang sama. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, penuhkan diri kita, penuhkan aktiviti kita dengan cahaya kebaikan. Mudah-mudahan maksiat kegelapan itu terhindar daripada kita lakukannya. Okey. Dan yang terakhir, ketetapan. Kenapa dia cakap ketetapan ni? Apa maksud ketetapan di sini, siap? Dalam bahasa Arab dia tengok apa? Kita kena semak juga bahasa Arab. Kadang-kadang tersilap terjemahan ni. So tengok jap. Yang kelima adalah ketetapan, as-sabat. Sabat ini konsisten, ataupun ketetapan iman. Okey, ketetapan iman, atau saya boleh lebih suka untuk terjemahkan sebagai konsisten. Ketetapan, okey. Tidak rasa nak hafal, lepas tu alamak tak nak lah hafal. Nak hafal Quran lah, kejap nak, kejap tak nak. Itu tidak tetap kita punya pendirian. Okey, so kena tetap kita punya keimanan, percaya dan yakin bahawa orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, Allah akan muliakan mereka. Dan Allah akan beri syafaat yang besar pada Yaumul Qiyamah, insya-Allah. Baik rakan-rakan, ini 5 perkara yang kita perlu ada pada setiap para penghafal Al-Quran. Walaupun kita tidak menghafal Al-Quran, kita juga perlu perkara-perkara ni. Perkara-perkara yang telah kita kongsikan sebentar tadi. So, rakan-rakan, kalau kita dapat jaga semua perkara-perkara ni, insya-Allah sedikit sebanyak akan membantu kita untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Baik rakan-rakan, sahabat-sahabat, dapat kan apa yang kita kongsikan pada malam ini. Baik, kita beralih ke segmen seterusnya, bacaan ayat suci Al-Quran, talaqi Al-Quran.
Yang mana pada malam ini insyaAllah kita akan sama-sama membacakan daripada muka surat yang ke 369. Dekat anda semua dah bersedia, sahabat-sahabat semua? Okay, kalau dah bersedia, kita berada pada surah Asy-Syu'ara, bermula ayat yang ke-40. Dengan taranum pilihan kita pada malam ini adalah Tarannum Hijaz. Tarannum Hijaz. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإن
لجميع حاذرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين صدق الله العظيم Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan tuan-tuan dan puan-puan, telah selesai sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-369. Tahniah diucapkan kepada anda semua yang masih setia bersama-sama kita pada malam ini. Kalau ada sebarang pertanyaan, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, sila tinggalkan di ruang komen. Kita sama-sama cerahkan ataupun jelaskan, jawab semampu yang mungkin. Saya mengalung-alungkan kedatangan rakan-rakan yang baru bersama kita dalam IKIM ketika ini, interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan setiap malam. Alhamdulillah, kita istiqamah rakan-rakan sahabat-sahabat untuk sama-sama membacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan keberkatan kita. Baik rakan-rakan sahabat-sahabat, bercucuran air mata itu. Alhamdulillah, hati yang lembut dengar Quran dah sayu sikit. Okey, baik rakan-rakan, saya fikir sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi malam esok dan malam-malam yang seterusnya seperti biasa dengan izin Allah SWT. Kita doakan Allah SWT pilih kita untuk terus tetap istiqamah setiap malam dalam IKIM #sebarkebaikan jam 10 malam. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.